sejahtera, salam kata tinggi mengguli, sehati memperkasa bangsa. Alhamdulillah, saya bersyukur kehadrat Allah kerana diberi peluang dan kepercayaan untuk berada dalam pencarian tokoh nilam peringkat daerah kota tinggi bagi tahun ini. Sebelum Bimbing Menghunus berbicara, izinkan saya memperkenalkan diri ini. Saya Siti Nurdamia binti Muhammad Syarul Anwar, murid 5 UTM dari Sekolah Kebangsaan Sedili Kecil. Nombor kod JBA 3008. Saya merupakan puteri kedua daripada 3 orang cahaya mata. Saya mempunyai impian untuk menjadi seorang pendidik. Maka cocok sungguh buat impian itu dengan usaha saya mengisi waktu lapang dengan hobi membaca buku dan melukis. Terima kasih kepada ibu bapa dan pihak sekolah atas berkat dorongan dan motivasi mereka. Saya berasa bersyukur dengan beberapa pencapaian saya. Antaranya, saya telah mendapat johan dalam Karnival Kadet Remaja Sekolah peringkat negeri Johor bagi pertandingan video khidmat masyarakat dan lulus sebagai seorang korporal dalam ujian kenaikan pangkat korporal KRS Negeri Johor. Pasukan Spider Kids telah mendapat tempat ketiga dalam kejohanan bola tampar P12 MSSD. Saya turut menyertai acara berantak desa dan pertandingan mendeklamasikan puisi peringkat daerah. Saya juga aktif dalam sukan lucu ombak peringkat antarabangsa di bawah bimbingan Sampel Budi Club. Saya merupakan seorang setiausaha pengawas sekolah dan AJK tertinggi dalam pasukan unit beruniform dan kelab. Semua tanggungjawab ini memberi peluang kepada saya untuk belajar menghunus organisasi. Antara pengalaman yang cukup bermakna ialah kami menguruskan program bersama Kastam Diraja Malaysia, UTM dan Kelab Astronomi Johor. Baiklah, saya sudah tidak sabar untuk menjalankan resensi buku pilihan saya yang bertajuk OMG Gila, karangan Aiman Sarah dan Nur Hairiyah. Novel 114 halaman ini diterbitkan pada tahun 2017 oleh Bling Book. Novel 10 bab ini mengisahkan seorang gadis bernama Ani Zulaika yang mempunyai minat yang cukup mendalam terhadap kucing. Dia memelihara 15 ekor kucing di rumah dalam keadaan serba daif. Dia suka membawa pulang kucing liar ke rumah. Perbuatannya tidak disenangi oleh ibu dan jirannya kerana dia tidak menjaga kebersihan haiwan tersebut. Dia dipertemukan dengan Amanda yang telah berkongsi cara menjaga kucing dengan lebih baik. Apakah yang berlaku sehingga Anis berubah menjadi lebih bertanggungjawab? Dapatkan buku ini untuk mengetahui dengan lebih lanjut. Apapun, saya pelajari beberapa intipati yang penting daripada novel ini. Kita perlu faham bahawa hobi perlu diseimbangkan dengan keperluan kehidupan yang lain. Hablum minan nas perlu dijaga. Setiap kucing pula mempunyai perwatakan yang berbeza. Fahamilah keperluan mereka. Kini kita beralih pula kepada bahagian ketiga. Saya telah memilih tajuk keempat, iaitu lambangkan pelbagai kandungan di media sosial untuk tujuan meningkatkan rating dan kadar tontonan netizen menjadi trend terkini. Saya bersetuju dengan pernyataan ini. Media sosial yang dahulunya bermula sebagai jaringan sosial komuniti telah menjadi sebahagian daripada norma kehidupan masyarakat. Menurut statistik yang diterbitkan oleh SKMM, 90% penduduk Malaysia merupakan negara tertinggi yang aktif dalam menggunakan media sosial. Kadar ini terus meningkat terutamanya ketika fasa
kuasa platform media sosial seperti Facebook, TikTok dan platform lain menjadi wahana popular yang tular. Hasilnya, ramai pengaruh tidak bertanggungjawab wujud untuk membuat kandungan bagi menjana pendapatan dan populariti. Mereka sanggup mengolah apa sahaja maklumat untuk menarik lebih ramai penonton. Jika ada yang boleh diangkat sebagai idola, maka kita perlu bersyukur. Namun begitu, bagaimana pula dengan pempengaruh yang berkongsi, hantaran jelik dan menjadi ikutan ramai? Mereka kebiasaannya akan meminta maaf tetapi tetap juga meneruskan aktiviti tidak bernormal. Trend ini semakin menjadi ikutan. Pragmatik saya yang kedua, lambakan kandungan dalam media sosial berupaya berlaku penyebaran perkongsian cerita yang tidak sahih. Masalah jenayah budi cyber, kebebasan bersuara tanpa batasan dan pengantunan cyber juga semakin terjadi. Apakah kesannya kepada kita semua remaja yang terlalu obses dengan kandungan media sosial cenderung menjadi ekstrim dan mengalami kemurungan? Namun begitu, ada juga impak positifnya. Mari kita lihat bagaimana muncul kesedaran apabila Abang Viva tular kerana membantu masa banjir. Bagaimana hebatnya rakyat kita apabila menularkan trend gaya hidup sihat dan kempen Anda Bangga Menjadi Malaysia. Dalam mendepani isu ini, banyak usaha yang perlu dilakukan. Antaranya, SKMM perlu lebih proaktif menguatkuasakan undang-undang. Penggunaan juga harus peka dengan mentafsir baik buruk info yang diterima. Media massa, keluarga dan komuniti juga harus bersama-sama bersedia menghadapi gelombang keterbukaan digital. Menggulung wasilah-wasilah saya, ingatlah media sosial ala baru ini bersifat dinamik dan akan terus berkembang sejajar dengan modernisasi mentaliti kita. Ilmu akhlak diperlukan untuk membantu kesolehan digital ini. Sekian, terima kasih.